Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 6, kami ingin menjelaskan tentang bagaimana penubuhan negara Malaysia dilihat sebagai teras utama pembentukan bangsa dan negara Malaysia, serta dapat menjadikan negara Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang merdeka sehingga kini. Grup kami ada 3 orang, iaitu saya, Muhammad Irfan bin Ramli, seterusnya ialah Razan Mutashim bin Zulkifli, dan yang terakhir ialah Ahmad Lutfi Hadi bin Abdul Karim. Saya Ahmad Lutfi Hadi bin Abdul Karim akan menerangkan tentang reaksi dalam negeri. Okey. Cadangan perubahan Malaysia telah diumumkan oleh Tunku Abdul Rahman di Singapura dan telah menimbulkan pelbagai reaksi di dalam negeri. Pada peringkat awal, masyarakat Persekutuan Tanah Melayu berasa bimbang dengan kemasukan Singapura kerana Singapura mempunyai jumlah pengundi seramai 625,000 orang yang terdiri daripada orang Cina. Ini merupakan satu imbangan dalam kekuatan perpaduan orang Cina. Kerisauan orang Melayu terhadap Singapura ke dalam Persekutuan Tanah Melayu telah diapi-apikan oleh Parti Islam Setanah Melayu, iaitu PAS, sebuah parti Melayu yang sememangnya menentang usul pergabungan ini. Namun, secara keseluruhannya, rakyat Persekutuan Tanah Melayu melibatkan Persekutuan Malaysia sebagai usaha murni untuk membantu memimpin negeri-negeri yang terlibat. Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang telah merdeka menjadi aset yang boleh digunakan untuk memajukan Malaysia yang ditubuhkan. Reaksi di dalam Singapura. Sejak tahun 1950-an lagi, Singapura berhasrat bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Lee Kuan Yew dan partinya iaitu PAP menyokong usaha ini kerana bimbang dengan pengaruh parti berhaluan kiri yang kuat dan beliau sendiri ingin mempertahankan kedudukannya. Parti Pembangkang Singapura iaitu Barisan Sosialis menentang idea ini dan menganggap bahawa penubuhan Malaysia merupakan satu penjejahan bentuk baharu. Mereka menuntut agar pandangan rakyat Singapura diperoleh terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai gabungan ini. Berikutan, dengan rundingan Singapura, satu kempen referendum telah dijalankan. Isi kempen itu ialah menyebut tentang buruk dan baik idea penubuhan Malaysia dan pencantuman serta soal untung rugi rakyat Singapura. PAP berjaya menguatkan dorongan rakyat Singapura untuk menyokong penubuhan Malaysia kerana PAP dapat meyakinkan majoriti rakyat Singapura bahawa tiada kemungkinan lucut taraf kerakyatan. Singapura akan menikmati faedah-faedah berikut sekiranya Singapura menyertai Persekutuan Malaysia, iaitu taraf pelabuhan bebas Singapura akan dikekalkan. Selepas itu, Singapura mendapat kuasa autonomi dalam bidang pendidikan, tenaga buruh dan hal ehwan kewangan. Selain itu, Singapura mendapat peruntukan 15 kerusi dalam Parlimen Malaysia. Sarawak. Reaksi yang timbul di Sarawak selepas cadangan perubahan Malaysia diumumkan adalah ke arah menolak cadangan ini kerana Sarawak telah berada di bawah pemerintahan British melebihi 1 abad. Ramai yang ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana mereka belum ada keyakinan untuk memerintah dan membentuk pemerintahan sendiri. Hal ini disebabkan sebelum ini peluang mereka dalam politik adalah terhad. Di Sarawak mempunyai 2 buah parti politik sebelum pengumuman penubuhan Malaysia, iaitu Parti Bersatu Rakyat Sarawak atau Sarawak United People Party SUPP di bawah pimpinan Ong Ki Hui dan Parti Negara Sarawak PANAS di bawah pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, dan terdapat parti lain yang ditubuhkan selepas pengumuman penubuhan Malaysia seperti Parti Kebangsaan Sarawak SNAP, Barisan Rakyat Jati Sarawak Berjasa, Parti Pesaka Anak Sarawak iaitu Pesaka, dan Sarawak Chinese Association SCA.
Kesemua parti politik di Sarawak ini akhirnya menyokong Sarawak untuk menyertai penubuhan Malaysia, kecuali parti SUPP yang terus menentang. Pada bulan Oktober 1962, 5 buah parti iaitu PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pesaka telah bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak. Gabungan ini bertujuan menyokong Sarawak menyertai Malaysia dan berusaha menyekat pengaruh SUPP. Negeri Sabah. Reaksi yang timbul di Sabah sama juga seperti di Sarawak. Sabah menolak cadangan pembentukan Malaysia. Sabah juga telah lama berada di bawah pimpinan British selama 60 tahun dan ramai penduduk Sabah yang ingin kekal di bawah pemerintahan British kerana mereka tidak mempunyai keyakinan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Di Sabah masih belum terdapat parti-parti politik, namun selepas pengumuman Tunku Abdul Rahman tentang gagasan Malaysia telah melahirkan beberapa buah parti politik di negeri itu bagi tujuan mengemukakan pendapat serta mendapatkan sokongan tentang gagasan Malaysia. Menjelang akhir tahun 1961, ramai pemimpin dan juga rakyat Sarawak dan Sabah mula menyokong penubuhan Malaysia. Perubahan sikap ini didorong oleh usaha kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu menjelaskan gagasan Malaysia dengan mempertimbangkan pandangan penduduk Sarawak dan Sabah. Semangat perpaduan dan sikap toleransi yang diperlihatkan oleh para pemimpin dari Tanah Melayu telah membantu kepada perubahan sikap ini. Di samping itu, usaha ini juga mendapat kerjasama daripada pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah. Negeri Brunei. Pada dasarnya, Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin menyokong gagasan Malaysia pada peringkat awalnya dan beliau telah membentuk Suruhanjaya bagi meninjau pendapat rakyat Brunei. Tapi menjelang pertengahan tahun 1961, Parti Rakyat Brunei iaitu PRB di bawah pimpinan AM Azhari menentang gagasan Malaysia kerana matlamat parti ini adalah untuk menubuhkan Persekutuan Borneo iaitu kerajaan Kalimantan Utara yang terdiri daripada Sarawak, Sabah dan Brunei. Konsep Malaysia tidak dapat menarik minat pengikut parti PRB. Ahli PRP menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme. Pemimpin PRB telah melancarkan pemberontakan di bawah Pasukan Tentera Nasional Kalimantan Utara (TKNU) yang ditubuhkan di beberapa buah bandar di Sarawak, Sabah dan Brunei. Isu yang paling utama kepada Sultan Brunei adalah soal kekanaan baginda dan soal kuasa ke atas hasil minyak Brunei. Setelah beberapa rundingan diadakan, Sultan Omar Ali Saifuddin mengambil keputusan untuk tidak menandatangi perjanjian Malaysia. Baginda dikatakan tersinggung kerana soal kekanaan baginda tidak dipertimbangkan secukupnya. Kegagalan mencari penyelesaian tentang kemasukan Brunei merupakan kekalahan bukan sahaja di pihak Malaysia tetapi juga London. Kedua pihak mengharapkan Brunei bersetuju menyertai Malaysia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razam Tashim bin Zulkifli. Hari ini saya akan menerangkan penubuhan negara Malaysia. Penubuhan negara Malaysia bermula daripada 27 Mei 1961, iaitu cadangan Perdana Menteri pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penggabungan 5 buah jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara yang baru. Pada 19 Februari 1962, Suruhanjaya Kobol. Rombongan kajian ini telah diarahkan untuk menyiasat pandangan dan tindak balas penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penggabungan. Rombongan selama sebulan itu telah dimulakan pada 19 Februari 1962 di Kuching, Sarawak. 21 Jun 1962.
pandangan daripada 4,000 rakyat telah dikumpul, termasuklah memorandum daripada pelbagai pihak. Lebih 80% daripada pandangan yang dikumpul bersetuju dengan idea itu, iaitu idea menggabungkan empat negara menjadi Malaysia, negara Malaysia. Dan satu laporan telah dihantar kepada kerajaan British. Pada 9 Julai 1963, perjanjian ditandatangani. Wakil-wakil kerajaan British, Sultan Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura telah menandatangani perjanjian bagi penumbuhan Persekutuan Malaysia. Pada 16 September 1963, wawasan bagi penubuhan sebuah negara yang bersatu menjadi satu realiti dengan lahirnya sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Pengisytiharan itu telah dibuat di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Ini adalah foto ketika pengisytiharaan Malaysia Merdeka. Seterusnya, pembinaan negara bangsa di Malaysia. Agenda pembinaan bangsa relevan dan mendesak bagi negara kita untuk menangani pelbagai cabaran yang berlaku dalam sejarah dan cabaran hasil daripada globalisasi kini. Pengucapan pembinaan negara bangsa pada era pasca merdeka ini merupakan konsep untuk menjelaskan perhubungan timbal balik antara negara warga negara khususnya di Malaysia yang terdiri daripada bilang kaum. Untuk ratusan tahun, Malaysia terdiri daripada masyarakat peribumi dan kerajaan Melayu yang gemilang. Namun, kedatangan kolonialisme Inggeris dengan memperkenalkan dasar buka pintu kepada buruh-buruh dari Cina, klan bukan Melayu, telah mengubah wajah Malaysia daripada monoetnik kepada multi-etnik. Masyarakat majmuk yang muncul itu hidup terpisah dalam segala aspek kehidupan dan hanya bertemu dalam interaksi ekonomi di pasar. Hubungan yang tegang itu menjadi runcing semasa zaman pendudukan Jepun 1942 hingga 1945. Dan kemuncak permusuhan itu berakhir dengan tercetusnya rusuhan kaum 13 Mei 1969. Menyedari akan masalah perkauman yang serius tersebut, maka pelbagai dasar dilaksanakan. Rukun negara pula dirangka pada 1971 sebagai teras pembangunan negara selain daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru 1971 hingga 1990 sebagai rancangan jangka panjang untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan serta membentuk perpaduan di samping rakyat Malaysia. Seterusnya, peranan sastra kebangsaan dalam pembinaan negara bangsa. Bahasa, budaya dan sastra adalah komponen subjektif yang merupakan unsur intangible atau tidak ketara sesuatu bangsa. Ia boleh memainkan peranan sebagai pemersatuan atau sebagai ramuan yang tidak boleh tiada untuk membina kesedaran kolektif, membentuk bangsa dan mencorakkan destininya. Peranan sastra adalah amat penting bagi sesuatu bangsa untuk mengukuhkan dan meningkatkan martabatnya dalam komuniti bangsa-bangsa yang merdeka dan berdaulat di dunia. Untuk menggambling kepelbagaian budaya itu menjadi kekuatan negara, maka lahirlah sastra kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Sastra kebangsaan harus memperjuangkan nilai-nilai yang baik di samping menggambarkan kehidupan semua kelompok etnik yang membentuk bangsa Malaysia. Seperti yang kita tahu adalah bahasa jiwa bangsa. Seterusnya, proses pembentukan Malaysia. Pada tahun 1887, pihak British yang menjajah tanah Melayu pernah mencadangkan supaya tanah Melayu digabungkan dengan Sabah, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Namun cadangan ini tidak mendapat sokongan kerana British bertujuan semata-mata untuk menjaga kepentingan mereka di kawasan rantau ini. Akhir abad 19, konsep penggabungan ini menjadi matlamat nasionalis Melayu, iaitu gagasan Melayu Raya. Usul pembentukan Persekutuan Malaysia telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, dalam satu ucapan penting pada 27 Mei 1991 di Singapura.
Tunku Abdul Rahman berpendapat bahawa gagasan Malaysia ini akan menggerakkan lagi kerjasama politik dan ekonomi di antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Singapura setuju untuk bergabung dengan penggabungan Singapura bersetuju untuk bergabung dalam gagasan Malaysia. Dengan penggabungan ini, Singapura tidak perlu bimbang mengenai keselamatan dalam negeri kerana soal keselamatan adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan dan sebarang ancaman akan dapat dikawal. Sekian daripada saya. Seterusnya adalah Muhammad Ifan bin Ramli. Bangsa di Malaysia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyatu padukan rakyat Malaysia, menjadikan matlamat dasar pendidikan kebangsaan, mempelajari sejarah Malaysia seperti buku teks sejarah, melalui pengajaran dan pembelajaran, perpaduan jaga ilmu utama pembentukan Malaysia. Pembinaan bangsa dan negara hanya boleh dicapai jika pengetahuan tentang negara ditanam di jiwa pelajar. Perlu ada unsur empati sejarah. Pengajaran guru sejarah yang berkesan dan berkualiti dapat memastikan matlamat pendidikan sejarah tercapai dan pembinaan bangsa Malaysia dapat dilaksanakan. Ini ialah gambar pura kaum Malaysia, Melayu, India, Cina, Sabah dan Sarawak. Ini masa proses pembentukan. Ini cara mengatasi masalah pembelajaran sejarah. Penubuhan Malaysia satukan penduduk pelbagai kaum. Pentingnya tarikh 16 September. Penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 merangkumi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Singapura keluar dari Malaysia pada tahun 1965. Pembebasan daripada jajahan British. Malaysia antara negara yang sangat kaya dengan keunikan budaya, adat rasa, kepercayaan dan gaya hidup. Malaysia sebuah negara bermasyarakat majmuk. Ketika situasi ekonomi tidak menentu serta kegawatan ekonomi, negara tidak perlu berhutang dengan tabung IMF. Rakyat saling mendapat faedah dan tidak wujud lagi tanggapan negara yang kaya tambah kaya dan negara miskin bertambah miskin. Lahirlah sebuah negara besar dan disegani kawan serta lawan. Lahirlah juga sebuah negara berbagai bangsa dengan nama Malaysia. Inilah poster Hari Malaysia pada 16 September. Inilah semua bangsa berkumpul untuk meraihkan Hari Kemerdekaan. Ini masa pembentukan gabungan Semenanjung dan semenanjung Sabah, Sarawak dan Singapura. Malaysia sebagai negara maju mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi penghargaan ekonomi, progresif dan makmur. Mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing. Mempunyai beberapa cabaran. Cabaran pertama ialah mewujudkan negara Malaysia yang bersatu, mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Cabaran yang kedua untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas. Cabaran yang ketiga ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang. Yang keempat, mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika. Yang kelima, mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur. Yang keenam, mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang punya budaya menyayangi. Yang ke-8, memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Cabaran yang ke-9, mewujudkan masyarakat makmur yang punya ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental. Ini jika cabaran ini dapat dilepasi, Malaysia menuju status negara maju secara tidak langsung akan menjadikan keadaan ekonomi menjadi semakin kukuh. Ini bila ekonomi dah semakin mantap seperti sekarang ni, pelindungan keteraan semakin bertambah, jumlah kuantiti keteraan juga semakin bertambah. Kesimpulannya, membina sebuah negara bangsa yang sempurna bukanlah tugas mudah, apatah lagi bagi sebuah negara seperti Malaysia. Dengan pelbagai kaum serta etnik dari latar sejarah, bahasa dan budaya yang berbeza serta diperkukuhkan pula oleh sentimen warisan berbeza menyumbang kepada munculnya persoalan dan masalah yang kompleks. Ibarat sebuah resepi masakan. Tapi kita sebagai negara Malaysia, kita telah berjaya mengatasi semua masalah itu dan dapat hidup dalam keadaan harmoni. Sekian daripada kami. Terima kasih.